So selalunya kita dengar orang hantar santau menggunakan gambar, ada juga yang menggunakan tangkal dan ada juga yang menggunakan patung, geng. Tapi santau jenis yang Ustaz Kazim Ilyas ni terkena adalah santau yang dihantar melalui katak, geng. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal sihir yang telah dihantar dekat Ustaz Kazim Ilyas, geng. So baru-baru ni memang kecoh pasal sihir. Ustaz Kazim Ilyas terkena sihir. Dan sihir ni bukan sihir yang biasa-biasa tau. Aku jarang gila dengar pasal sihir ni, iaitu sihir katak puru. Dan Alhamdulillah banyak gila pusat rawatan yang tengah membantu dan juga merawat Ustaz Kazim Ilyas, geng. So hari tu katanya ramai yang cakap Ustaz ni just buat marketing, and then itu hanyalah untuk filem Ustaz. Tapi geng, dah terbukti memang Ustaz ni dah kena sihir ataupun buatan orang daripada berbulan-bulan yang lepas. Korang pun pernah dengar kan? So ini adalah penjelasan daripada Ustaz Kazim Ilyas sendiri, macam mana ataupun apa keadaan dia sekarang, geng. Macam mana dia rasa dan apa sebenar-benarnya yang terjadi dekat atas dia. So jom kita tengok video Ustaz Kazim Ilyas, dan dia ada tunjuk beberapa anggota badan dia yang terkena sihir tu, geng. Dia pun kata Ustaz Kazim dia prank orang. Kemudian ada orang kata tu berlakon. Semalam keluar dalam Facebook gambar lengan jadi apa? Katak puru, tu berlakon. Ya, makeup artis. Kesian weh. Dia make up kan untuk saya. Kau bayangkan dia punya situasi lebih kurang macam Prince Smith. Dia tengah sakit tapi orang tuduh dia, orang cakap yang dia ni tengah menipu, tengah buat gimmick, tengah buat marketing. Tengah sakit ni, bayangkan tengah sakit. Sin saya kena sihir. Jadi sebenarnya itulah realiti sekarang pun. Yang berlaku pada saya sekarang ni pun itulah. Tapi saya sembunyikan. Saya top up dengan make up. Jadi hari ini sebab apa dia top up dengan makeup? Sebab dekat bahagian dia yang terlalu teruk. Tak adalah terlalu teruk, aku tak tahulah kan. Tapi dia kata bahagian badan dia yang teruk tak boleh tunjuk tau. Sebab itu kan aib kan. So dia just tunjuk lah dekat lengan semua yang boleh ditunjuk. Saya ceritalah keadaan sakit saya. Sebab rasanya saya dah tak boleh lagi dah. Saya dah tak boleh lagi dah simpan benda tu. Ada orang tanya tadi, baik ke buat macam tu and posting? Takkan saya nak tunjuk benda aurat saya dalam Facebook saya. Benda tu jadi di sini, benda tu jadi tang sana, benda tang jadi, benda tu aib benda saya. Jadi saya nak ceritakan apa, kebetulan mereka buat di gambar saya, di lengan saya. Saya masuklah. Takkan saya nak tunjuk keadaan di perut saya, di paha saya. Nah, hanya orang yang dekat dengan saya lah tahu, anak-anak saya, isteri saya. Dia bukannya benda tu benda tipu dah, cuma saya sorok pada orang. Benda yang tak boleh disorok di muka. Jadi hak di muka ni penuh dengan top up semua. Ini top up. Jadi tuan-tuan mana main dekat boleh nampak. Sini top up, sini top up. Ini foundation, ini foundation, ini foundation, ini foundation. Dia jadi luka, kok suka dia. Saat lagi duduk saja dia keluar darah meleleh. Sekali dia jadi melek darah kot sini, darah kot sini, darah sini, darah sini. Satu badan. Jadi untuk pengetahuan Master Isaac Zulfakar tu, saya nak bagi kias. Takkan saya nak tunjuk badan saya pada khalayak berjuta kan tengok. Cuma saya kata saya ada masalah. Selama ni saya sembunyikan penyakit saya. Tapi saya rasa saya tak boleh. Siapa yang kata dia marketing itu? Kau jawab lah dekat akhirat. Gitu. Okay geng, so hari ni kita nak cerita pasal santau yang telah dihantar dekat Ustaz Kazim Ilyas ni. Okay, santau ini adalah sejenis santau katak puru, geng. So korang tahu tak santau katak puru ni macam mana? Apa beza dia dengan santau-santau yang lain? Santau katak puru ini dihantar melalui medium haiwan, iaitu katak puru tu sendiri. Orang penyihir tu
dia hantar santau menggunakan medium haiwan tau. Menggunakan katak tu untuk menghantar santau dekat Ustaz Kazim. So selalunya kita dengar orang hantar santau menggunakan gambar, ada juga yang menggunakan tangkal dan ada juga yang menggunakan patung, geng. Tapi santau jenis yang Ustaz Kazim Ilyas ni terkena adalah santau yang dihantar melalui katak, geng. So nak dijadikan ceritanya, bila penyihir ataupun orang yang nak menyihir Ustaz ni menggunakan katak puru tu, so apa-apa sahaja yang dia buat dekat katak tu akan terkena dekat orang yang disihir. Okay, contohnya lah, kita ambil contoh macam contohnya katak ni kena pukul ataupun kena cucuk kan. Orang yang disihir itu akan merasa tercucuk. Dia akan rasa sakit sebiji macam apa yang katak tu rasa, ke. Kalau katak tu rasa kembung, orang yang disihir itu pun akan rasa kembung perut. Contohnya macam busung lah, lebih kurang macam tu, ke. Selain daripada itu, orang yang disihir melalui sihir katak puru ni, permukaan kulit dia akan menjadi macam permukaan kulit katak. Sebiji macam badan katak. Macam yang kita nampak dekat Ustaz Kazim Ilyas ni, geng. Dia macam ada biji-biji, dia macam ada tompok-tompok, lebih kurang macam katak, geng. So siapa yang disihir melalui sihir katak puru ni akan berlakunya pendarahan secara tiba-tiba dekat orang yang terkena sihir ni, geng. So macam yang Ustaz Kazim Ilyas cakap, dia kadang-kadang dia duduk saja-saja pun benda tu boleh berdarah secara tiba-tiba. Aku tak sure sama ada orang yang menyihir ni dia buat something dekat katak tu ataupun memang itu efek sihir katak ni, geng. So apa motif orang yang menyihir yang menggunakan sihir katak ni? Apa motif dia? Kenapa dia hantar? Macam yang kita tahulah, selalunya orang yang hantar sihir ataupun orang yang hantar santau ni kebiasaannya dia dengki dekat orang yang dia ingin sihirkan tu, orang yang dia nak santau tu, geng. Dan boleh jadi dia nak aniaya orang itu, geng. So dalam kes Ustaz Kazim Ilyas ni, mungkinlah berkemungkinan orang yang hantar sihir ni dia memang tak puas hati dengan Ustaz. So that's why lah dia hantar sihir. Aku tak tahu kenapa dia hantar jenis sihir katak puru. Mungkin dia suka kot dengan katak, wallahualam, aku tak tahulah, kan. Elemen untuk menyihir santau katak puru ni, dia menggunakan cara yang berbeza lah daripada sihir-sihir yang selalu kita dengar, geng. Dalam konteks lain, aku pernah baca yang kadang-kadang santau katak puru ni boleh dimasukkan ke dalam makanan dan juga minuman orang yang ingin disantau, geng. Kebiasaannya mangsa yang ingin disantau itu, kalau dia selalu mengamalkan amalan pendinding diri, insya-Allah dia tak akan terkena santau ni, geng. So kadang-kadang kita dapat mengesan cara santau ini dengan cara mangsa tu kalau pegang cawan kaca ni, kalau dia pegang dan cawan tu berisi air tersebut akan menjadi menggelegak ataupun cawan yang dia pegang itu meletup ataupun pecah secara tiba-tiba, geng. So itu adalah simptom-simptom orang yang kena sihir oleh sihir katak puru, geng. So bila cawan tu pecah dan juga meletup, kita boleh lihat dalam cawan tu ada rambut-rambut yang halus, contohnya macam rambut lelaki yang baru lepas gunting rambut, sepahan kaca yang berkilat kat dalam pinggan. So tempat biasanya orang terkena sihir ni adalah di dalam kenduri ataupun jamuan, geng. Maksudnya majlis keramaian macam tu lah lebih kurang. Okay, geng. So macam yang kita tahu, ada individu yang dah mengaku orang tu dia minta maaf dekat Ustaz sebab dia telah menjadi orang perantara antara orang yang ingin menyihir dan juga orang yang ingin disihir. So dia jadi orang perantara macam tu lah. So dia minta maaf dan Ustaz Kazim Ilyas pun telah memaafkan individu tersebut, geng. Tetapi Ustaz Kazim Ilyas dia tak nak tahu pun siapa yang hantar sihir kat dia sebab dia takut kalau dia tahu nanti dia jadi lagi marah. So dia kata dia ingin merahsiakan je, dia tak nak tahu pun benda tu. So alhamdulillah sekarang ada ramai gila pusat rawatan yang sedang membantu Ustaz, yang sedang merawat Ustaz. Contohnya macam Tok Singa dan juga pusat rawatan Al-Idrus. So alhamdulillah semua sedang membantu Ustaz dan juga sedang merawat Ustaz. So kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga tim pusat rawatan. Semoga Ustaz Kazim Ilyas memperolehi kesembuhan dengan cepat, geng. So pengajaran dekat sini, kalau korang dengki kan dekat orang lain tu, cuba korang double effort. Make effort. Bukannya hantar santau dengan cara yang sangat-sangat tak sihat ni lah, geng. Okay, so guys, apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe, guys. Jaga diri and always stay safe. Bye.